أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmah bin nikmah yang Allah kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada pihak pengurusan Lembaga Hasil Kuala Terengganu kerana tidak serik jemput saya untuk kali yang keempat, kalau tak silap saya lah. Jadi terima kasih pada semua orang dan mudah-mudahan pertemuan kita memberikan rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kita dan keluarga. Sebenarnya apabila kita melihat kenapa kita belajar dan kenapa kita berada dalam majlis ilmu, saat apabila hati kita ini dalam keadaan yang baik, hati yang dipanggil qalbun salim, hati yang sejahtera, maka hati ini sentiasa dalam keadaan yang menginginkan kebaikan. Kerana setiap detik dan setiap masa ketika kita di dalam berbuat kebaikan, nescaya kita di dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini saya ingin muhasabah diri saya dan semua orang yang hadir tentang sebab hati yang rosak itu. Selalu orang tidak peduli tentang masalah ni. Orang akan fikir bagaimana baju aku tak cantik, rosak, harta aku, kereta aku, tubuh badan aku. Tetapi orang biarkan akan perkara hati ni. Orang tak pedulikan dia. Walaupun apa yang Nabi SAW nyatakan kepada kita, Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinna Allah yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Jadi hati ini selalu orang tinggalkan dan orang tidak ambil peduli dan orang tidak fokus kepadanya. Tetapi apa yang disebutkan oleh Sayyidina Rasul, ketika hati ini baik, maka seluruh anggota kita akan jadi baik. Dan ketika hati ini dia rosak, dia mula rosak. Sebab apa? Sebab orang tak nak pedulikan dia. Saat itu kata Nabi, semua perkara yang keluar daripada jasad ini akan rosak. Jadi kenapa dia boleh jadi rosak? Pagi ini kita bincangkan sedikit sebagai panduan untuk diri kita. Antara yang disebut oleh ulama, hati yang rosak itu yang pertama disebabkan kejahilan. Lalu orang akan berkata, bila kita sebut tentang perkara kejahilan ini, orang akan cakap, saya selalu mengaji Ustaz. Saya selalu belajar. Sebab itu, apabila kita masuk di dalam majlis ilmu, kita pergi masjid, kita pergi kuliah mana-mana, kita kena niatkan dalam hati. Sebab Nabi sebut, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kenapa aku belajar? Kalau aku pergi itu kerana aku nak jumpa kawan-kawan, maka kita tidak akan dapat ilmu
yang sampai kepada maksud yang disebutkan oleh ulama, kita akan berhimpun dengan kawan-kawan. Kalau kita duduk di dalam majlis ilmu seumpama lepas maghrib dan lepas isyak, supaya aku dapat tunggu waktu isyak, nanti sembahyang isyak aku boleh berjamaah sama. Jadi kita akan dapat tunggu masa. Ya, walaupun kita berada dalam majlis ilmu, tetapi Allah ini Maha mengetahui apa yang kita buat. Ya. Seumpama beginilah, manusia dia tidak tahu apa yang berlaku, tetapi manusia hanya melihat pada zahir. Tetapi Allah ini melihat pada batin kita. Seumpama kita bertemu dengan seseorang lalu kita senyum, manusia melihat kita ni senyum. Tetapi Allah mengetahui akan senyuman yang keluar daripada wajah kita itu. Rupanya senyum yang kita buat-buat itu adalah dengan hati yang terlalu benci. Supaya orang yang kita senyum itu tidak tahu bahawa aku benci dia. Maka kita buat-buat senyum. Pada zahir manusia, mereka mengukur daripada segi lahiriah. Tetapi kena ingat, Wallahu yanzuru ila qulubikum. Dan Allah itu melihat akan hati-hati kamu. Sebab kita tidak akan lepas daripada pandangan Allah. Ini yang saya nak maksudkan. Sebab itu, kenapa orang kata saya selalu pergi majlis ilmu tapi saya masih dalam keadaan yang jahil. Maka perbetulkan niat. Perbetulkan niat. Kenapa aku belajar? Sebab itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala menyatakan kepada kita, tujuan kita belajar ini supaya kita jadi hamba yang takut kepada Allah. Ada orang yang dia bukan niat belajar, dia niat selain daripada belajar. Sebab itu dia tidak dapat ilmu. Ada orang yang dia niat belajar dan dia nak dapat ilmu. Sebab itu dia banyak tahu. Tetapi semakin dia belajar, dirinya tidak pernah berubah. Semakin dia belajar, diri dia tidak pernah bersikap yang lebih baik. Sebab itu kadang-kadang kita melihat, lalu kita berkata, makin mengaji, makin jahat pula. Kita akan kata macam tu. Sepatutnya makin kita belajar, kita menjadi insan yang lebih baik. Ya. Sebab apa? Sebab ilmu itu cahaya. Ketika cahaya ini masuk ke dalam hati sanubari kita, dia akan menerangi jiwa kita. Sebab itu, ilmu ini bukan sekadar untuk kita himpun dan kita kumpulkan. Dia kalau kita beroleh ilmu tetapi kita tak bertambah menjadi lebih baik, saat itu sama macam kita bagikan rantai dan gelang emas kepada seorang bayi. Kita dapat seorang anak bayi, umur baru 2 bulan. Lalu kita belikan rantai, kita belikan gelang. Dan dia tak tahu pun, dia tak suka pun benda tu, dia tak gembira pun. Saat kita pakaikan dia gelang dan rantai, dia tak gembira. Tetapi yang suka siapa? Si pemberi gelang, si pemberi rantai. Kita yang pakaikan, kita yang suka. Padahal si penerima ni tak ada rasa apa-apa. Kenapa dia tak rasa apa-apa? Sebab dia masih tidak tahu apa harga dan nilai akan pemberian seseorang itu. Jangan kita jadi seperti mana seorang bayi yang menerima pemberian daripada orang lain. Dia tak pandai nak bersyukur. Dia tak pandai nak cakap terima kasih. Dia tak tahu apa yang dia dapat. Sebab itu, jangan kita menjadi ahli ilmu yang sedemikian. Allah berikan kita pengetahuan, tapi kita tak tahu nak buat apa. Kita tak boleh nak buat apa. Kita tak berubah menjadi lebih baik. Maka kuncinya adalah innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Saat hati kita rosak, maka kita berada dalam kejahilan. Maka jahil ini bukan bermakna orang ni tak tahu langsung. Jahil ini apabila ilmu yang kita dapat tidak menjadi manfaat di dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Walaupun kita tahu, kita tetap melakukan perkara yang salah. Kita tetap melaksanakan perkara yang tidak betul.
Walaupun dalam keadaan kita tahu, itu yang pertama. Yang keduanya, hati ini rosak adalah dengan sebab dosa yang kita kekalkan. Sebab itu, apa kata Nabi SAW? Nabi kata apa? Apabila seseorang ini tidak bergelumang dengan dosa dan maksiat, dan dia selalu bertaubat, dia tak redha dengan maksiat yang dia buat. Mustahil kalau kita tak jatuh kepada dosa dan maksiat. Tetapi kita kena sering balik kepada Allah. Apa kata Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata sungguhnya kebaikan itu mempunyai cahaya pada wajah. Bila saat kita penuh dengan kebaikan, wajah kita jadi bersih. Wajah bersih ni apa, tuan-tuan? Wajah bersih ni apakah wajah tu putih? Wajah putih senang sekarang. Pergi klinik, boleh cucuk itu. Boleh ambil vitamin C untuk putihkan kan. Ya. Ada sesaudara kita, kawan kita, dulu kita jumpa kulit dia hitam. Sekarang tengok, buat apa mau putih pula, kata dia. Rupa dia pergi skincare punya kan. Boleh. Tapi sebenarnya wajah yang putih yang Nabi maksudkan, iaitu ketika kita melihat wajahnya, kita menjadi tenang. Ada orang wajah dia, kulit dia putih, tapi bila kita tengok dia, kita serabut perut. Kita wajah ini, tuan-tuan, dia melambang akan hati sanubari kita. Orang yang bermasalah, maka dilihat pada wajahnya bermasalah. Sebab itu, apa yang Nabi maksudkan, apabila kita ni kurang dosa, kita ni tak banyak dosa, waktu itu akan keluar cahaya pada wajah kita. Saat kita melihat wajah-wajah inilah, kita akan berasa tenang. Kita akan seronok tengok wajah ini. Kerana apa? Kerana mereka dalam keadaan yang sentiasa kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa kata Nabi apabila dosa ini kurang? Nabi kata, wadiya fil qalbi. Maka hatinya akan bersih, akan bercahaya. Hati dia sentiasa bercahaya. Kenapa kita perlu hati yang bercahaya? Kerana apabila hati kita ini bersih dan bercahaya, saat itulah kita mendapat kebaikan dan kebaikan daripada Allah. Maka apabila hati yang kotor, saat itu pintu taufik akan tertutup buat kita. Kita akan selalu tanya, ada orang tanya dengan saya, Ustaz, kenapa saya susah nak buat baik? Saya susah nak berubah. Maka lihat diri kita. Saat hati kita ini penuh dengan kegelapan, dosa dan maksiat, tengok sekeliling kita, apa yang aku buat. Ya. Kalau di tempat kerja, apa yang telah aku buat dosa tak? Kalau dalam keluarga, apa yang aku buat? Sebagai seorang suami, aku buat dosa tak? Dosa aku dengan keluarga aku. Kalau seorang isteri, tengok diri kita, aku buat dosa tak dengan suami aku? Kalau sebagai seorang anak, tengok aku buat dosa tak dengan mak dan ayah aku? Kalau sebagai adik-beradik, tengok aku buat dosa tak dengan sekalian adik-beradik aku? Kerana perkara ini akan menjadi persoalan akhirat. Kehidupan ini tak berhenti kat sini. Ini kena letak di sini. Kehidupan yang kita lalui sekarang, dia tidak berhenti di sini. Bila dia akan berhenti? Ketika kita berada pada salah satu daripada dua tempat, iaitu syurga dan neraka. Saat kita berada dalam neraka, dia berhenti. Saat kita berada dalam syurga, dia berhenti. Selagi itu, dia tidak akan berhenti. Sebab itu, kita sentiasa kena berusaha untuk kurangkan dosa yang ada di sekeliling kita dan kurangkan dosa yang kita buat dalam kehidupan kita. Apa kesilapan kita? Sama ada dosa itu dosa yang berkisar tentang tubuh badan kita, berkisar tentang hati kita. Jadi, maka kita kena muhasabah.
setengah orang dia tak rasa apa-apa pun, dan dia tak pernah rasa bersalah pun dalam hidup dia. Ingat, ketika kita tidak pernah rasa bersalah, itulah kesalahan yang paling besar dalam diri kita, dan kesilapan yang paling besar kita pernah buat dalam hidup kita. Ya. Sebab itu, apa kata Nabi SAW ketika saat saya minta maaf sebab suara saya tak apa nak ada ni. Saya sebenarnya suara kemudian ada vibrate sikit. Mungkin sebab keletihan kot. Saya kalau terlalu letih, saya akan macam ni lah. Sebab sebelum datang Terengganu, saya balik daripada Sabah. Sampai di rumah, terus malamnya saya sampai daripada Sabah. Siangnya saya terus ke Kuala Terengganu. Sebab itu, orang tanya saya, Ustaz tak penat ke? Mustahil kalau tak penat, tuan-tuan. Tetapi apabila kita melihat, kita mengharap, bukan melihat, kita mengharap akan syurga Allah. Saat itu, biarlah kita berpenat di dalam dunia, tetapi saat kita dapat berehat di syurga Allah. Dunia ni sebenarnya kelang kabut dah, tuan-tuan. Dah kelang kabut. Cuba kita lihat tentang alam sekeliling. Keluarga kita kelang kabut, keadaan tempat kerja kita kelang kabut, dan masyarakat sekeliling kelang kabut. Tuan-tuan kalau tengok orang buat kereta pun sekarang kelang kabut. Kita kadang tanya orang nak pergi mana cepat-cepat ni. Gaduh sangat ni, buat apa? Kadang-kadang dalam hati kita tanya, buat apa jadi gini? Sebab keadaan dunia ini macam tu dah sekarang. Dan dunia ini dah terlalu penat. Dunia ini dah terlalu uzur. Kalaulah dunia ini boleh bercakap, dia akan kata, sebenarnya aku penat dah. Lelah, dia kata. Dah urak, dia kata. Kalau dia boleh bercakap, tapi dia tak boleh bercakap. Jika dia boleh berkata, dia akan beritahu kita, aku dah urak. Aku uzur dah. Dan kita masih berada pada tahap yang sama. Dan kita tidak mampu berubah. Maka inilah yang menjadi ketakutan di dalam jiwa orang-orang soleh sebenarnya. Ketika ia melihat akan ummah ini dalam keadaan yang melakukan kejahatan, kemaksiatan, dan kita lihat masalah rumah tangga terlalu kritikal sekarang. Masalah keluarga kritikal. Kita bila melihat keadaan ini, orang-orang soleh, bila dia melihat keadaan ini, sebenarnya kita tidak tahu. Mereka setiap malam menangis untuk ummah. Mereka minta dan mohon kepada Allah. Kerana apa? Kerana apa yang Nabi SAW ini pernah buat. Saat ini, mereka meminta seperti mana apa yang Rasulullah SAW minta. Baik itu ada doa kan. Allahumma fil li ummati Muhammad warhamhum rahmatan amma. Sebab itu, siapa yang melazimi doa ini, maka dia mendapat kasih sayang Allah. Kenapa? Sebab kita sayang orang lain, orang yang kita tak pernah kenal. Tetapi kita mohon kepada Allah agar Allah merahmati sekalian umat Muhammad SAW dan mengampunkan dosa-dosa mereka. Saat kita bertanya, kenapa perlu aku buat perkara ini? Saat rahmat ini turun kepada bumi, saat itulah kita berada dalam keberkatan. Saat Allah ampunkan dosa sekalian umat Muhammad SAW, ketika itu turunnya rahmah Allah di muka bumi ini. Sebab itu kata Nabi, masalahnya dosa ini apabila ia mula besar di dalam hati kita. Apa kata Nabi SAW? Ketika hati kita ini berada dalam keadaan yang kurang dosanya, saat itu Nabi kata rezeki kita akan luas. Allah berkatkan rezeki orang-orang saleh, orang-orang yang dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu di antara
kenapa kita ada masalah tentang rezeki ni. Kesempitan hidup, masalah tak pernah selesai. Jangan lihat kepada masalah, tetapi lihatlah apa dosa yang masih aku buat, yang perlu aku perbaiki. Ini kata Rasulullah. Rasulullah tak pernah bohong. Kerana dosa ini dia akan mensempitkan rezeki, kata Nabi. Masalah tidak akan pernah hilang. Apa dosa kita? Tengok, sebab itu saya selalu katakan, dosa ini bukan saja dosa yang kita buat. Perintah ini bukan hanya kepada hablum minallah. Saya dah semayang, Ustaz. Saya dah puasa. Saya tak pernah tak keluar zakat. Perintah bukan terletak pada situ saja. Perintah ini ada hablum minallah dan hablum minannas. Tengok hubungan kita sesama manusia macam mana. Hubungan kita sesama pejabat, ahli, kawan-kawan kita. Ada tak kita benci-membenci di antara kita? Ada tak kita bermusuh di antara kita? Kita duduk tingkat 3, tapi kita ada musuh dengan tingkat 5. Contoh. Dan apa perintah Allah? Perintah Allah, Allah suruh kita memaafkan kesalahan orang lain. Kerana apa? Kerana Allah janjikan syurga dia. Siapa yang boleh memaafkan kesalahan orang lain, itulah di antara sifat ahli syurga yang Allah sebut dalam surah Al-Imran. Selalu orang tanya, orang cakap, Ustaz, cakap bolehlah. Maafkan tu sakit, Ustaz. Maafkan, salah orang telah buat kezaliman kepada kita, pedih, Ustaz. Ingat, tukarlah kesakitan dan kepedihan itu dengan nikmat syurga. Kerana ini bukan janji saya, ini janji Allah. Jika kita tidak percaya dengan janji Allah, perkataan siapa yang kita akan lihat dan kita akan dengar? Maka Allah sebut dalam surah Al-Imran, kalau kita memaafkan orang lain, ini adalah sifat orang yang bertakwa, yang dikurniakan syurga oleh Allah. Apa salah? Kita bukan orang yang rajin bangun malam. Kita bukan orang yang rajin baca Al-Quran. Kita bukan orang yang rajin untuk berzikir dan bertasbih. Kita bukan orang yang kaya untuk berikan harta kita pada jalan Allah dengan satu jumlah yang banyak. Tetapi Allah menjanjikan orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain ke atasnya. Tatkala orang berbuat zalim kepada kita, lalu kita cepat memaafkannya, maka Allah menjanjikan syurga. Sebab itu, masuklah syurga Allah pada pintu yang Allah telah sediakan kepada kita. Ada orang, dia kuat sembahyang, maka dia dapat masuk dengan pintu ibadah. Kita tak mampu untuk sembahyang banyak dan sebagainya. Kita melihat kita tahu diri kita sendiri. Saya kenal diri saya dan tuan-tuan kenal diri tuan-tuan, dan kita tak boleh tipu diri kita sendiri. Tatkala itu masuklah akan syurga Allah dengan pintu yang Allah telah berikan kepada kita. Tiap-tiap kita masing-masing ada bahagiannya masing-masing. Ada orang masuk syurga dengan pintu sedekah. Ada orang masuk kerja dengan pintu dia jaga mak ayah dia yang uzur. Adik-beradik lain tak mampu jaga. Tapi dia yang mampu jaga. Perangai ayah yang uzur, mak yang uzur, memandikan sebagainya. Dalam banyak-banyak anak, Allah pilih dia seorang. Yang lain tak mampu. Kenapa? Allah sediakan pintu syurga rupanya untuk dia atas jalan syurga dengan berkhidmat kepada mak dan ayah. Abang dia tak mampu, tapi abang dia sanggup mengeluarkan hartanya. Abang tak mampu nak buat macam tu, dia cakap dengan adik dia. Abang tak mampu nak jaga mak dan ayah, mandikan, basuhkan najisnya. Tapi Allah jadikan engkau adik anak yang mampu untuk buat segala perkara. Tapi abang mampu untuk keluarkan duit abang ini tadi untuk membiayai keseluruhan perkara kau tak payah kerja, maka abang akan berikan harta abang bahagian untuk abang berkhidmat kepada mak dan ayah. Rupanya abang dia tidak
ada bahagian masuk dalam pintu anak yang berkhidmat kepada mak dan ayah, tetapi dia masuk pintu ar-rayyan, iaitu pintu orang yang bersedekah atas ibu dan ayahnya. Masing-masing ada bahagian masing-masing. Sebab itu, setiap kurnia Allah yang Allah berikan kepada kita, jangan kita lepaskan. Maka itulah jalan syurga kita sebenarnya. Yang setengah orang, oh aku macam ni, tak. Kerana Allah ini amat menyayangi hamba-Nya. Lalu Allah berikan mengikut kadar kemampuan dan jalan yang mampu kita buat. Ada orang dia tak mampu pergi masjid macam kita. Kita mampu pergi masjid. Ada orang tak mampu. Tapi dia mampu buat makanan dan dia bagi makan kepada anak-anak yatim setiap hari. Kita tak mampu macam dia pula. Bila kita tengok dia, alah bagusnya. Dia dapat buat makanan seminggu sekali, berikan kepada rumah anak-anak yatim, fuqara dan masakin. Tetapi aku ni kuat pergi masjid. Aku dapat sembahyang jamaah 5 waktu. Kita jangan melihat ada orang, Allah kurniakan kepada mereka bahagian masing-masing. Sebenarnya semua orang inginkan kesempurnaan. Tetapi kita tidak akan mampu menjadi sempurna. Semua orang, saya sebagai seorang ayah, saya inginkan menjadi ayah yang sempurna. Tapi saya tidak mampu, tuan-tuan. Tak mampu. Saya kalau bercakap bab ni, saya selalunya ada rasa sikit lah, rasa sedih sikit. Saya tak mampu jadi ayah yang sempurna. Tuan-tuan, saya balik daripada Sabah. Malam, pukul 10 malam saya sampai. Cucu saya semua datang ke rumah. Tanya khabar saya. Tak kala tu saya tak sihat, saya demam, tuan-tuan. Cucu saya, anak saya, menantu saya. Wan baik. Kalau kami panggil Tok Wan. Tok Wan baik. Kalau ke Terengganu panggil Tok Ki. Tok Wan sihat. Dia tengok suara saya hilang. Kenapa Tok Wan suara tak ada? Cucu saya datang kumpul, bertanyakan khabar anak menantu saya. Saat mereka belum panas pun merasakan kehadiran seorang datuk. Pagi besoknya saya telah teruskan musafir saya, tuan-tuan. Sebenarnya kita tak mampu jadi yang sempurna. Dan kita kena minta maaf dengan mereka. Jika perkara yang kita buat ini, kita rasa aku keluar dakwah. Tetapi kena ingat, tatkala orang yang berada di samping kita, mereka mengharapkan apa yang sepatutnya mereka peroleh. Sebab itu, kita melihat perkara ini baik. Dan kita jangan lupa yang kebaikan yang ada di sisi kita dan jangan kita tinggalkan dan jangan kita sisihkan. Saya dulu sebagai pengalaman, masa seawal tahun 2000 lah, tahun 90-an, 2000. Kuliah saya program sehari 4 kali. Kuliah duha, nanti kuliah tengah hari, habis pada duha di Kuala Lumpur, pejabat kuliah duha. Betul sambung tengah hari, sambung maghrib, ada kuliah asar lagi. Ada pejabat yang buat lepas kerja. Bila saatnya saya ambil kuliah ni sehari sekali, paling kuat pun sehari 2 kali kuliah duha. Ketika anak pertama saya, dia bertanya kepada mak dia, si saya lah. Anak sulung anak sulung dia tanya dengan mak dia, dia kata, mak, kakak nak tanya boleh? Dia kata, apa dia? Kakak macam tak ada ayah, dia kata. Saat saya keluar dia masih tidur, dan saat saya balik dia masih tidur. Saya balik tengah malam, dia tidur dah. Saya keluar pagi, dulu tak ada highway, jalan lama, tahun 90-an. Jadi ketika dia bangun, dia tak nampak saya, tuan-tuan. Dan ketika dia mula tidur, dia tak nampak saya. Saya hanya mampu balik dan saya usap kepalanya. Ketika saat dia bertanya kepada ibunya, mak, dia kata, kakak macam tak ada ayah. Saat itu saya dengar, tuan-tuan, saya menangis. Dan saya batalkan keseluruhan program saya. Mula, tuan-tuan,
menerima kuliah ini sehari sekali, kadang-kadang saya terima duha. Demi untuk mereka yang berada di samping kita. Sebab itu Nabi SAW bersabda, "Man la yarham la yurham." Jika kita ini tidak berikan kasih sayang, tidak ada sifat penyayang dalam diri kita, ingat bahawa kita tidak akan berhak mendapat akan rahmat dan kasih sayang daripada Allah. Sebab itu hari ini saya amat berpesan, sebagai seorang ayah, maka jangan tinggalkan anak-anak kita walaupun sesibuk mana mereka. Kerana kita tidak tahu takdir kita. Sebab itu, sebagai seorang ibu, tolonglah sayangi mereka dan jangan pilih kasih di antara mereka. Ini fitrah. Seorang ayah dan seorang ibu ada anak yang paling dia sayang. Tetapi walaupun itu menjadi seolah-olah seperti mana fitrah, tetapi jangan sisihkan anak-anak yang lain dan jangan letakkan kebencian kepada mereka. Walaupun ada satu anak yang kita sayang, tetapi jangan letakkan kebencian kepada anak-anak lain. Tuan-tuan, 3 hari lepas, ada satu orang pemuda yang sewaktu saya nak keluar daripada hotel, dia datang peluk saya. Dia tanya saya, "Ustaz." Dia tak kenal saya pun. Dia kenal saya melalui media massa. Dia kata dengan saya, "Ustaz, boleh tak saya peluk Ustaz?" Ketika dia peluk itu, dia menangis di atas bahu saya. Saya tanya dia, "Kenapa kamu nangis di atas bahu saya?" "Saya nak balik nak pergi ke airport." "Tolonglah bagi tahu saya dan apa masalah kamu." Perkataan itu yang membuat saya bergenang air mata sebelum saya nak mulakan musafir balik ke Kuala Lumpur. Apa dia tentang? "Ustaz, keluarga saya tak sayang saya." Waktu saya menangis. Seorang laki-laki, anak muda yang datang kepada saya peluk dan beritahu, "Ustaz, keluarga saya tak sayang saya. Apa yang saya buat semua salah." Saat itu saya rasa satu keadaan, hati saya rasa macam terpukul. Sebenarnya masalah itu sebagai ilmu untuk saya dan sebagai pengajaran kita sebagai seorang ayah. Jangan kita menyayangi seorang anak dan kita menyalahkan anak yang lain. Sebenarnya mereka ini simpan akan perkara itu dalam hati-hati mereka. Mereka simpan. Yang kita takut saat mereka simpan, ketika saat kita uzur dan kita tidak mampu untuk berjalan, saat kita terbaring di atas katil dan kita tidak mampu berbuat apa sekalipun, maka ingatan itu menyebabkan mereka meninggalkan kita. Tuan-tuan, kita jangan sombong dan berlagak sebab kita ada duit. Saat kita terlantar, duit kita tidak mampu buat apa-apa. Saat kita terbaring penuh dengan kesakitan, duit kita tidak mampu mengangkat tubuh kita untuk pergi ke bilik air. Duit kita tidak mampu untuk membahagiakan kita. Saat itu kita perlukan kasih sayang seorang anak. Tetapi ingat, jika anak itu kita sia-siakan waktu kecilnya, kita tidak akan dapat manfaat saat mereka besar. Ketika anak itu kita benci waktu kecilnya, kita tidak akan merasakan kasih sayang mereka sewaktu mereka besar. Maka percayalah, inilah perkara yang berlaku pada akhir zaman yang paling kita takuti. Dalam keadaan itu mengakibatkan banyak perkara. Saat itu berlakunya hasad, dengki dan sebagainya. Waktu itulah membuatkan hati manusia ini jadi huru hara. Asalnya perkara itu adalah perkara yang terlalu kecil, tetapi kita biarkan dia menjadi besar dan terus menjadi besar. Kemudian apa kata Nabi SAW? Maka apabila kita ini hati kita tidak ada dosa dan maksiat, maka saat itu Allah kurniakan kepada kita kasih di dalam hati sekalian makhluk yang berada di sekeliling kita. Ingatlah, kalau kita inginkan kasih sayang, maka jalan dia, lihatlah dosa yang berada di sekeliling kita. Jika kita mahu untuk membersihkan dosa itu, nescaya Allah kurniakan kepada kita orang yang berada di sekeliling kita akan mencintai kita dan menyayangi kita. Sebab itu, sekali lagi saya berpesan, kalau inginkan baiti jannati, rumahku syurgaku, dan anak laki kita wildanu mukhalladun,
dan anak perempuan kita seumpama bidadari Allah Subhanahu wa taala, maka tinggalkan dosa dan bersihkan diri daripada dosa agar kita sentiasa dicintai orang di sekeliling kita. Maka ini kurnia daripada Nabi sallallahu, kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya rasa cukup kot pertemuan kita pada pagi ini. Jadi mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi manfaat walaupun sedikit, walaupun tuan-tuan kata sekejapnya Ustaz, pendeknya Ustaz. Ilmu itu bukan banyak yang untuk kita timba dan untuk kita kutip. Tetapi apa yang kita buat selepas kita mengutip akan perkara yang bermanfaat itu. Seumpama kita pergi ke suatu kebun sayur dan orang tak melihat kutipan yang kita kutip daripada sayur-sayur itu. Tetapi apa yang kita buat selepas daripada kita mengutip sayur-sayur itu. Kalau kita kutip sayur tu, lalu kita letak di rumah, besok kita kutip lagi dan kita letak di dapur, maka sayur ini akan layu dan terus layu. Satu saat dia tidak menjadi manfaat atas kita. Tetapi kita kutipnya tidak banyak, tetapi sedikit. Balik rumah, kita masak dan kita hidangkan pada orang yang kita sayang. Walaupun sedikit, tetapi ia beri manfaat kepada orang sekeliling kita. Sebab itu ilmu ini bukan satu perkara yang kita boleh banggakan jika mana dia tidak menjadi kebanggaan atas orang yang memiliki ilmu. Ilmu ini mulia, tetapi kalau kita tidak dimuliakan, maka ilmu ini seumpama sayur yang kita kutip setiap hari, tetapi kita biarkan berada di dapur-dapur, di hujung-hujung dapur kita. Biarlah ilmu ini cahaya, tapi kalau dia tidak boleh menerangi tubuh orang yang mempunyai ilmu, maka ilmu ini seolah-olah seumpama kita ada lampu suluh yang kehilangan baterinya, maka dia tidak menjadi manfaat atas kita. Saat itu bila kita nak guna lampu suluh ni tuan-tuan, kita jadi kelang kabut. Macam mana tak menyala sebab baterinya dah lama habis. Sebab itu apa yang Nabi sebut, ilmu ni cahaya, ilmu ni begini dan begini, maka jadikanlah perkara itu satu kenyataan dalam diri kita agar Allah meredai kita, Allah merahmati kita, kita menjadi lebih baik. Kalau kita nak tahu bagaimana aku jadi lebih baik, lihatlah kehidupan kita. Kalau kehidupan kita Allah kurniakan kehidupan yang lebih baik, maksud kita bukan kehidupan yang lebih baik itu duit yang banyak. Bukan tak. Ini bukan kehidupan yang baik. Harta yang banyak tidak menjanjikan kehidupan yang baik. Tengok adalah dengan ketenangan hati kita. Maka orang berada di sekeliling kita membuatkan hati kita tenang. Dan inilah sifat orang mukmin. Ketika ia berada dengan saudara mukmin yang lain, maka saudara mukminnya yang lain, mereka ini tenang dan aman, kata Nabi SAW. Itulah orang hebat. Orang hebat apabila dia dikurniakan oleh Allah akan kehebatan-kehebatan sebagai orang mukmin. Itu kan Nabi sebut apabila hampirnya nak kiamat, maka Allah angkat keturunan pada hati-hati orang kafir terhadap orang Islam. Sebab kita dah tak ada kehebatan. Orang melihat kita sudah tidak ada kegerunan. Orang melihat orang mukmin, orang Islam ini, orang dah tak takut dah. Orang telah mempelekehkan orang mukmin dan orang Islam. Orang hina orang mukmin dan orang Islam. Lalu kita hanya boleh marah. Sebenarnya kita lupa bahawa Nabi telah bagi tahu 1400 tahun yang dulu. Apabila hampir saja zaman yang akhir, Allah angkat kegerunan itu. Orang kafir dah tak gerun dengan kita. Kita ni banyak, tuan-tuan. Memang banyak. Memang ramai orang Islam ni majoriti. Dia majoriti. Tetapi dia ni telah tidak ditakuti. Kenapa? Sebab hati kita dah rosak. Maka kembalikan. Kita biarlah menjadi sebahagian daripada orang yang Nabi sebut, orang yang digeruni oleh orang di sekeliling kita,
iaitu khususnya orang-orang yang bukan Islam, melihat kita ini, mereka tidak berani untuk menghina agama. Kerana apa? Sebab kekuatan kasih sayang ini keluar. Mereka menghormatinya sebab kekuatan mahabbah itu ada di dalam hati kita. Jalannya seperti mana yang Nabi sebut, bersihkan diri kita daripada kemelut dosa dan kemaksiatan, agar diri kita penuh dengan cahaya kebaikan dan rahmat Allah. Akhir kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.